السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد، Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung kembali menggunakan kitab kuliah kita menggunakan kitab Qanun Jenayah Syar'iyyah, ini undang-undang jenayah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada disebut di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud jenayah adalah merupakan perbuatan yang melibatkan hak manusia yang lain, sama ada mencederakan ataupun menghilangkan nyawa, dan termasuk juga hak-hak yang melibatkan harta benda dan juga maruah. Dan pada malam ni insya-Allah kita sambung kuliah kita pada tajuk qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ya, ini kita masih dalam perbincangan berkenaan dengan qazaf, pada bukti-bukti yang mensabitkan kesalahan qazaf. Apakah yang dimaksudkan qazaf? Qazaf adalah merupakan jenayah yang dilakukan oleh seseorang kepada orang yang lain, iaitu seseorang menuduh seseorang itu berzina tanpa ada saksi. Juga seseorang itu menuduh orang lain melakukan perbuatan liwat tanpa ada saksi. Termasuk juga menuduh seorang lain melakukan perbuatan musahaqah, iaitu lesbian, tanpa ada saksi. Dan juga qazaf termasuk seseorang menafikan anak yang dikandung isterinya itu anak dia. Bermaksud secara sebaliknya dia menuduh isterinya berzina dengan menafikan anak yang dikandung itu sebagai zuriat dia, di mana 4 perkara itu, 4 tuduhan itu mesti dibawa saksi, dan tanpa saksi seorang yang menuduh itu boleh dikenakan hukum qazaf. Hukum qazaf tanpa bukti seseorang itu boleh disebat 80 rotan, sabit dengan dalil daripada Allah Subhanahu wa taala, ini Al-Quran Al-Karim. Kita sambung kepada tajuk kes qazaf yang boleh diketepikan. Ada juga kes qazaf mahkamah boleh mengenepikan kes-kes yang dibawa ke mahkamah dengan sebab-sebab yang tertentu. Yakni jenayah qazaf itu ataupun aduan ataupun report yang berkenaan dengan perbuatan qazaf ini boleh diketepikan oleh mahkamah dengan sebab-sebab yang tertentu. Dalam kes qazaf terdapat 2 perkara yang membolehkan kes qazaf itu diketepikan, dan qazaf orang yang menuduh tidak boleh dikenakan hukuman had qazaf. Yani dalam kes qazaf ini, report ataupun aduan qazaf itu boleh diketepikan oleh mahkamah, dan begitu juga
orang yang menuduh qazaf itu tidak boleh dikenakan hukuman qazaf dengan ada dua perkara ataupun dua syarat. Yang pertama, tidak ada tuntutan atau dakwaan daripada maqzuf, orang yang kena tuduh, iaitu orang yang kena tuduh tadi tidak mengadu kepada pihak yang berkenaan dan tidak membawa kes ini kepada mahkamah. Yang kes qazaf ini boleh diketepikan oleh hakim. Yang pertamanya, apabila kes qazaf itu, apabila satu orang menuduh orang lain melakukan perbuatan zina ataupun liwat ataupun menafikan hak yang dikandung oleh isterinya, tetapi orang yang dituduh itu tidak, yakni membuat aduan kepada mahkamah. Satu pihak saja buat aduan dan orang yang kena tuduh tidak membuat aduan, dan orang yang menuduh pula tidak ada saksi. Jadi dalam kes ini, kes itu boleh diketepikan. Itu yang pertama. Jadi kita ulang, kes ini boleh diketepikan apabila penuduh dia tidak ada saksi, tidak ada bukti, tetapi dia buat aduan tuduhan, dan orang yang dituduh pula dia tidak ke mahkamah untuk menafikan ataupun menyatakan ketidakpuasan kepada tuduhan itu. Jadi kes itu tertanggung dengan sebab orang yang dituduh tidak hadir untuk menafikan. Jadi hakim tidak boleh mengambil sebarang tindakan yang mana penuduh pun tidak ada saksi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang membuat tuduhan gagal membawa dan mengumpulkan 4 orang saksi laki-laki yang adil, dan tidak ada pula bukti-bukti yang boleh menyokong untuk mensabitkan kebenaran atau tuduhan kepada pihak mahkamah. Ini dua perkara ini. Kalau ada dua perkara ini, yang pertama, orang yang menuduh bawa kes itu ke mahkamah, dia tidak ada saksi, dan orang yang dituduh dia sendiri pun tidak ke mahkamah untuk menafikan. Jadi kes ini akan diketepikan oleh pihak mahkamah sehingga ada bukti yang boleh dibuktikan untuk disabitkan kepada kesalahan itu. Anda kata kesalahan itu ataupun tuduhan itu tidak dibuktikan, tidak boleh ada bukti, di mana kes itu akan dibiarkan begitulah sehingga satu tempoh yang mungkin ada bukti, ataupun kes itu akan digugurkan sama sekali. Perkara 47, bukti-bukti yang mensabitkan kesalahan qazaf. Yani kes qazaf ini mesti ada bukti, dan bukti itu, kesalahan qazaf boleh disabitkan dengan salah satu daripada bukti-bukti yang berikut. Yani jenayah qazaf ini boleh disabitkan di mahkamah dengan ada bukti-bukti yang berikut. Apakah yang bukti-bukti yang dikendaki oleh mahkamah untuk mensabitkan seseorang itu dengan kes qazaf? Yang pertama, syahadah, penyaksian. Yang kedua, iqrar, yakni pengakuan. Yang ketiga, yamin, yakni sumpah. 3 perkara ini boleh ataupun sebagai evidence, sebagai bukti untuk mensabitkan kes qazaf. Apakah yang dimasukkan dengan syahadah, dan apakah yang dimasukkan dengan iqrar, dan apakah yang dimasukkan dengan yamin, sumpah. Ini ada keterangan dia. Sesungguhnya kalau kita belajar dalam Qanun Jinayah Syariah ni, dia adalah merupakan satu pelajaran yang berfakta, dan juga istilah-istilah ini kebanyakan digunakan di dalam mahkamah. Jadi kerana itulah, yang istilah ini dia selari ataupun sama di mana-mana tempat. Apa yang dimasukkan dengan saksi ataupun syahadah? Ini saksi-saksi yang boleh diterima penyaksian untuk mensabitkan, saksi-saksi yang boleh diterima penyaksian untuk membuktikan sabit kesalahan qazaf, mestilah disaksikan oleh saksi-saksi yang layak menjadi saksi dalam kes zina, sebagaimana yang disebutkan dalam perkara 29 ceraian perenggan 1 hingga 7. Yani kes qazaf ini sama dengan kes zina, saksi itu mesti ada sebagaimana syarat bagi kes zina. Yani 4 orang mesti ada wujud,
yakni 4 orang, 2 orang, 2 mata, 4 orang, 8 mata yang sempurna. Yang kedua, untuk membuktikan sabit kesalahan qazaf ialah dengan pengakuan sendiri daripada orang yang membuat tuduhan ke atas seorang melakukan zina dengan sekali pengakuan dalam mahkamah atau majlis kehakiman. Dan seseorang itu akan boleh dikenakan qazaf dengan sebab dia sendiri berikrar mengatakan orang itu telah melakukan zina di hadapan hakim ataupun di dalam mahkamah. Yang kedua, dalam kes qazaf boleh disabitkan kesalahan qazaf dengan yamin, yakni sumpah, jika orang yang dituduh tidak mempunyai sebarang bukti untuk menolak dan mengenepikan tuduhan daripada penuduh. Maka orang yang kena tuduh itu hendaklah meminta kepada orang yang membuat tuduhan supaya bersumpah di atas kebenaran tuduhannya. Yang ketiga, yakni dengan sumpah seorang yang menuduh orang lain melakukan penzinaan, dan di dalam kes ini dia boleh bersumpah. Nanti ada dia punya bab bagaimana li'an sumpah untuk menafikan akan tuduhan itu. Ini adalah merupakan 3 bukti yang ditetapkan oleh syarak di dalam kes qazaf. Yang pertama, syahadah, penyaksian. Yang kedua, iqrar. Yang ketiga, yamin, yakni sumpah. Pada bahagian ke-8, menolak dan mengenepikan tuduhan qazaf. Untuk menolak dan mengenepikan tuduhan qazaf, pihak orang yang didakwa membuat tuduhan palsu zina itu mestilah melakukan salah satu perkara-perkara yang berikut. Yang ini dalam menolak ataupun mengenepikan tuduhan qazaf. Orang yang kena tuduh, bagaimana dia nak menolak ataupun mengenepikan tuduhan itu. Yakni yang pertama, menolak dan menepikan dakwaan kesalahan qazaf dengan mengemukakan dan membawa saksi tanpa dibataskan kepada bilangan yang tertentu. Orang yang nak menolak tuduhan itu, dia juga boleh bawa saksi, yakni menafikan dia ini melakukan perbuatan zina ataupun liwat. Yang kedua, menegaskan bahawa orang yang dituduh itu mengakui kebenaran tuduhannya. Untuk membela dirinya memadai dengan mengemukakan 2 orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan perempuan. Yang kedua, menegaskan bahawa orang yang dituduh itu mengakui kebenaran tuduhannya. Jadi kes ini, seseorang yang menuduh itu dia mengakui kebenarannya. Untuk membuktikan kebenaran itu, dia mesti bawa 2 orang saksi, laki-laki dan seorang laki, dan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang saksi ini untuk menetapkan tuduhan itu sebelum dibawa saksi-saksi yang lain, di mana dia boleh bawa 2 saksi awal, yakni seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, dan yang lebih kuatnya 2 orang laki-laki. Yang ketiga, mengaku membuat kesalahan qazaf. Dan dalam kes ini, orang yang membuat tuduhan mestilah membuktikan kebenaran tuduhan zina yang dituduhkan ke atas orang yang dituduhnya itu dengan mengemukakan saksi sebanyak 4 orang yang benar-benar dan bersungguh-sungguh menyaksikan orang yang dituduh itu melakukan zina. Dan apabila satu orang itu nak menuduh orang itu berzina, dia mesti bawa 4 orang saksi pula yang betul-betul melihat akan perbuatan zina itu. Pada bahagian ke-49, ceraian 1, yang ini berkenaan suami yang menuduh isteri berzina pula. Ini suami yang menuduh isteri yang berzina, sama juga dia mesti membawa saksi, 4 orang saksi. Cuma dalam kes ini dia agak complicated sebab dia melibatkan orang yang di dalam keluarga ataupun di dalam rumahnya sendiri. Berbeza dengan orang yang menuduh orang luar. Kita lihat bagaimana kes ini. Seorang suami yang mendakwa dan menuduh isterinya di mahkamah bahawa ia sendiri bersama-sama dengan 3 orang rakannya telah melihat isterinya berzina dengan si Fulan bin si Fulan, maka pihak mahkamah hendaklah mengenepikan dakwaan itu dan menolak tuduhan tersebut. Dan tuduhan itu tidak boleh diterima dalam mahkamah sebagai satu kes semata-mata dengan dakwaan dan tuduhan serta pengakuan suami dan 3 orang rakannya itu. Dalam kes ini pula, bagaimana kalau suami itu dia bawa 3 saksi dan 4 saksi termasuk diri dia.
di mana suami itu tidak boleh jadi saksi terhadap perbuatan zina yang dituduh kepada isterinya. Mesti orang lain daripada dirinya, di mana 4 orang saksi selain daripada diri dia. Dan kalau kes ini, kalau 4 saksi itu termasuk diri dia, mahkamah akan mengenepikan kes itu. Tidak cukup bukti. Yang kedua, mahkamah dalam menjatuhkan hukuman had qazaf ke atas suami yang menuduh isteri berzina jika tuduhan suami itu tiada sabit dan ditolak oleh mahkamah. Dan apabila kes itu tidak sangkut ataupun tidak boleh disabitkan zina sebab apa? Tidak cukup bukti, tidak cukup saksi, yang mana penuduh bagi suami itu, mahkamah akan mengenakan dia hukum qazaf, iaitu sebat 80 ratan sebab tak cukup bukti. Yang ketiga, saksi-saksi yang dikemukakan oleh penuduh di mahkamah mestilah mereka itu melihat sendiri dengan mata kepalanya segala perbuatan penzina itu dan cara-cara mereka melakukan penzinaan tadi. Dan juga saksi yang dibawa ke mahkamah dalam kes tuduhan zina ini, mesti dia benar-benar melihat perbuatan zina itu sebagaimana batang celak masuk di dalam bekas celak. Kan celak mata tu umpamanya dia ada batang dia ada bekas, bagaimana masuknya begitu. Kena melihat secara jelas dengan mata yang sempurna, mata yang sihat, mata yang tidak ada menggunakan alat yang lain. Mesti melihat dengan mata yang sempurna. Yang 4 orang, maknanya jumlahnya 8 mata. Yang keempat, apabila saksi-saksi itu mengaku bahawa mereka tidak melihat sendiri dengan mata kepalanya segala perbuatan penzina itu di masa mereka melakukan penzinaan tadi, maka persaksian saksi itu hendaklah ditolak dan tidak boleh diterima, dan pihak hakim hendaklah menjatuhkan hukuman had qazaf ke atas suami itu, dan kes ini berpindah daripada kes zina kepada kes qazaf. Dan andai kata saksi yang 4 orang itu mereka tidak melihat penzinaan itu, mereka melihat yakni 2 orang ni ada dalam keadaan yang mencurigakan, tapi mereka tidak melihat perbuatan itu dengan jelas, tidak melihat seperti mana celak itu masuk dalam bekas celak. Dalam kes ini, mahkamah hakim akan mengenepikan tuduhan itu dan penuduh akan dikenakan hukum qazaf. Jadi kalau kita lihat di sini, bermaksudnya nak menuduh satu orang itu melakukan penzinaan mesti benar-benar melihat, sebab dia melibatkan kepada maruah diri seseorang itu. Dan andai kata tidak ada bukti, tidak ada saksi ataupun evidence yang lengkap ataupun sempurna, mahkamah akan menolak. Dalam kes ini, kalau kita lihat apabila berlaku dalam rumah tangga, sudah tentulah jalan yang paling senang, yakni suami melepaskan isterinya yang berzina tapi dia tak tahu ataupun dia tidak dapat bukti yang cukup untuk membawa kes itu ke mahkamah. Itu satu cara. Sebab boleh, andai kata isteri itu dah boleh buat benda yang begitu, sudah tentulah dia pun tidak perlu lagi kepada suami dia. Sudah tentulah dia orang yang tidak menyayangi keluarganya lagi, ambil jalan mudah untuk dilepaskan. Dan andai kata dibawa kepada mahkamah, sudah tentulah mahkamah akan meminta saksi. Dan apabila tidak ada saksi, di mana mahkamah akan memindahkan penuduhan zina itu kepada qazaf, yakni hukuman kepada si penuduh. Pada bahagian ke-50, suami hendak melepaskan diri daripada had qazaf. Andai kata suami itu menuduh isteri melakukan penzinaan tapi tidak cukup bukti, tidak cukup saksi sehingga mahkamah mengenapikan dia kes itu, dan suami itu akan dikenakan hukum qazaf. Bagaimana pula suami itu untuk mengelakkan diri dia daripada kena had qazaf? Dia ada satu cara apabila suami itu dia menuduh isteri melakukan penzinaan tapi dia tidak ada bukti. Dan kalau tidak ada bukti, sudah tentu suami itu akan dikenakan hukum qazaf. Bertukar daripada penuduhan zina, dia sendiri pula akan kena qazaf. Dalam kes ini bagaimana suami itu nak mengelakkan diri daripada kena hukum had qazaf? Seorang suami yang hendak melepaskan dirinya dari hukuman had qazaf hendaklah menarik balik
tuduhan zina terhadap isterinya dan meminda dakwaannya daripada qazaf kepada li'an. Dalam kes ini, bagaimana suami nak mengelakkan daripada kena qazaf? Suami itu mesti mengugarkan penuduhan itu kepada li'an, yakni kepada sumpah, bentuk sumpah. Yang kedua, seorang hakim yang telah menerima pindaan dakwaan suami daripada qazaf kepada li'an adalah memerintahkan kepada suami itu supaya meli'an isterinya untuk melepaskan diri daripada hukuman had qazaf, iaitu bersumpah sebanyak 4 kali untuk membuktikan kebenaran tuduhannya terhadap isterinya. Dan sumpah yang kelima, suami itu mestilah mengakui kerelaannya menerima kemurkaan dan bala daripada Allah jika ia berdusta, firman Allah Ta'ala. Cara bagaimana nak melepaskan diri daripada qazaf ini, suami kena bersumpah, wallahi wa billahi wa tallahi, umpamanya, yakni aku benar dalam kes tuduhan ini 4 kali, dan selepas itu kali yang kelima suami itu mengaku kerelaannya menerima kemurkaan Allah dan bala daripada Allah jika ia berdusta. Artinya kelima dia kena sebut, saya terima kemurkaan dan bala daripada Allah jika saya berdusta. Ini bersabit dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusahum fashahadatu ahadihim arba'u shahadatin billah innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Surah An-Nur ayat 6 hingga ayat 7. Yang bermaksud, dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina sedang mereka tidak ada saksi-saksi yang mengesahkan tuduhan itu, hanya dirinya sendiri, maka persaksian yang sah pada syarak bagi seorang yang menuduh itu hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahawa sesungguhnya ia dari orang-orang yang benar, dan sumpah yang kelima hendaklah ia berkata bahawa laknat Allah akan menimpa dirinya jika adalah ia daripada orang-orang yang dusta. Dan suami yang nak mengelakkan daripada dia kena qazaf. Jadi asalnya suami membawa kes kepada mahkamah, mengadu kepada mahkamah, report kepada mahkamah mengatakan isterinya berzina. Tapi suami tidak ada saksi ataupun saksi tak cukup, bawa 4 saksi tapi saksi tidak melihat dengan benar. Di mana dalam kes ini dia akan kena qazaf, dan kalau dia nak mengelakkan daripada kena 80 sebat, suami hendaklah bersumpah 4 kali sumpah. Sumpah 4 kali yang pertama dengan bersumpah dengan nama Allah, wallahi wa billahi, di mana saya benar-benar melihat perbuatan zina itu sebanyak 4 kali. Dan yang kelima, dia bersumpah, yakni dia rela menerima murka Allah dan bala daripada Allah jika dia berdusta di atas tuduhan itu. Dan dalam apabila suami bersumpah sebegitu, lepaslah dia daripada kena hukum qazaf. Dan sebaliknya, kalau benar isteri itu berzina, dia akan berhadapan dengan hukuman yang lain, hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bahagian ke-51, ceraian yang pertama pula, seorang isteri yang hendak membela dirinya dari li'an suaminya dan untuk menggugurkan had zina ke atas dirinya, hendaklah membalas li'an suaminya, iaitu bersumpah sebanyak 4 kali untuk menolak kebenaran tuduhan suaminya terhadap dirinya. Dan sumpah yang kelima, isterinya itu hendaklah mengakui kerelaannya menerima kemurkaan dan azab daripada Allah jika tuduhan suaminya itu benar, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila suami menuduh, yakni suami berli'an, bersumpah, yakni dengan sumpah yang pertama tadi yang disebut oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 2 hingga 7. Apabila suami bersumpah sebegitu, sudah tentulah kalau isteri diam tidak bersumpah, dia akan kena rejam sampai mati mengikut hukum Islam. Dan dalam kes ini, isteri pula nak mengelakkan diri dia daripada kena rejam sampai mati di atas tuduhan zina dan sumpah daripada suami itu tadi. Isteri pula hendaklah berli'an, yakni bersumpah wallahi wa billahi wa
astaghfirullahi, yakni saya tidak melakukan perbuatan zina, menafikan tuduhan itu. Dan tuduhan yang kelima, yakni dia bersumpah juga, yakni rela untuk menerima kemurkaan dan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila isteri melakukan perbuatan li'an itu, dua-dua akan lepas daripada tuduhan dunia, tapi tuduhan di hari akhirat, yakni kesalahan itu akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang sebenar berlaku, sama ada pihak suami yang menuduh itu benar ataupun suami itu salah menuduh sebab kebencian dan sebagainya. Semua itu akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila melakukan perbuatan li'an pada dua-dua pihak ini, dua-dua pihak akan terselamat daripada qazaf dan isterinya terselamat daripada rejam sampai mati. Di mana perkara ini disebut dalam surah An-Nur juga, ayat 8 hingga 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadra'u 'anha al-'adzab an tashhada arba'a shahadatin billah innahu laminal kadhibin wal khamisata anna ghadaballahi 'alayha in kana minas shadiqin." An-Nur ayat 8 hingga 9. Yang bermaksud dan bagi menghindarkan, yang melepaskan hukuman saksi daripada isteri yang kena tuduh itu, hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah sebanyak 4 kali bahawa suaminya ia menuduh itu sesungguhnya adalah daripada orang-orang yang berdusta. Ini dari kes ini selesai. Selesai bagaimana? Selesai daripada kena hukuman dunia. Suami tak kena qazaf, isteri pula tak kena hukum rejam sampai mati dunia. Tapi di hari akhirat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat mengetahui sirruna wa ma yu'linun. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita zahirkan. Apa yang ada dalam hati kita, kita bisik-bisikkan pun Allah taala tahu. Apatah lagi benda yang zahir, yang malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Yani malaikat kiri kanan akan mencatat di saat itu dia melakukan penzinaan, waktu bila, dan saksi alam ini pun akan jadi saksi. Dan andai kata isteri tidak berzina, suami menuduh, dia mana malaikat pun tahu. Jadi di hari akhirat besok ada saksi-saksi yang akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saksi yang pertama Allah Subhanahu wa taala, saksi yang kedua malaikat, saksi yang ketiga alam ini, pokok-pokok akan jadi saksi terhadap apa yang kita buat baik dan buruk. Yang keempat, saksi yang keempat adalah diri kita sendiri. Jadi 4 saksi itu akan akan ada di hari akhirat besok. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar dan segala maha ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, dengan keadilan Allah, Allah Subhanahu wa taala memutuskan dalam diri kita ni ada malaikat yang tak pernah berpisah dengan kita. Siang dan malam kita bersama isteri kita pun malaikat itu ada. Kita masuk dalam tandas bilik air, tempat yang cemar kotor pun malaikat itu ada. Kita tengah beribadah, malaikat itu ada. Kita buat maksiat pun malaikat itu ada. Jadi malaikat yang ada dengan kita ni sampai bila-bila ada, sampai kita mati. Dan buku catatan itu akan dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saksi yang kedua. Saksi yang ketiga alam, tempat yang kita duduk pada malam ni saksi, dinding kita sandar saksi, sejadah yang kita duduk saksi, kerusi yang saya duduk saksi, surau kita akan jadi saksi kepada kita. Alam semuanya akan jadi saksi, sama ada perbuatan yang baik yang buruk kita buat. Yang keempatnya, diri kita sendiri akan jadi saksi kepada diri kita. Yang mana Allah Ta'ala menyebut di antaranya, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kan malam Jumaat kita baca Allah Subhanahu wa taala akan seal mulut kita, tapi akan jadi saksi, yakni tangan kita akan bercakap bagi apa yang kita buat, kaki kita akan jadi saksi. Dan dalam ayat yang lain pula, yakni anggota-anggota kita akan jadi saksi kepada kita. Kesemua tak akan jadi saksi. Tubuh badan kita akan jadi saksi. Di dunia ini tubuh badan kita sentiasa menyokong perbuatan kita secara zahir lah.
Tapi di hari akhirat besok, tubuh badan kita, kalau kita melakukan maksiat, dia akan belok kepada kita. Kalau kita buat ketaatan, tubuh badan kita akan menyokong perbuatan kita. Jadi maknanya semua tu adalah merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata Allah sahaja yang bersaksi untuk kita, tetapi ada 4 daripada makhluk Allah yang bersaksi untuk kita, yakni malaikat, alam seluruhnya dan diri kita sendiri. Itu adalah merupakan makhluk Allah. Betapa adilnya Allah, betapa agungnya Allah, betapa murahnya Allah, yakni mendatangkan saksi-saksi itu agar masa kita hidup kita mengambil peringatan. Kita nak buat baik, tafadhal, sebab saksi itu banyak. Kalau kita teringin nak buat maksiat, jangan sekali. Di mana saksi itu tidak akan berlepas daripada kita, hatta sebiji batu pun akan jadi saksi terhadap apa yang kita buat. Bagaimana kita melangkah ke masjid, ke surau untuk solat berjamaah, alam yang tidak bercakap, alam yang tidak berakal ini akan menjadi saksi kepada kita. Alam yang tidak berakal, yang tidak bercakap ini akan mohon ampun kepada kita. Di mana alam yang tidak ada dosa ini, kalau minta ampun kepada kita, sudah tentulah Allah Subhanahu wa taala akan perkenan, sebab mereka tidak ada dosa. Dan di antaranya malaikat akan jadi saksi dan minta ampun di atas kesalahan kita apabila kita melakukan kebajikan. Langkah ke surau, ke masjid, satu langkah pahala, satu langkah yang sama mengampunkan dosa, satu langkah yang sama diangkat darajah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melihat kepada akhirat, yang ini dengan pandangan jauh ke akhirat, sudah tentulah dia amat gemar melakukan kebajikan. Sebab apa? Satu, pahalanya banyak, dan saksi-saksi untuk menyokongnya di hari akhirat apabila melakukan ketaatan cukup banyak. Dan kalau mahkamah ni, kalau kita pergi ke mahkamah, kalau saksi ramai yang akan menyebelahi kita, pada dasarnya kita akan menang kalau kes mahkamah. Dan kalau kurang saksi ataupun tidak ada saksi, dan saksi itu belok kepada kita, maknanya memang kita akan kalah. Itu adalah seumpama kes mahkamah Allah di akhirat, sama juga umpama kita boleh bayangkan mahkamah kita di dunia ini. Yang kedua berkenaan dengan penafian tadi, li'an. Ini li'an, sebenarnya li'an ni dia ada satu tajuk di dalam bab munakahat. Kalau kita belajar tentang munakahat, bab nikah kahwin, dia ada satu bab tentang li'an, yakni laknat, sumpah laknat bagi diri apabila menuduh seorang itu berzina tanpa saksi. Dan li'an ini juga diperbincangkan di dalam qanun jenayah syariah. Jadi pada bahagian yang 51, pada pecahan atau penceraian yang kedua, li'an isteri terhadap suaminya, membebaskan dirinya daripada tuduhan suaminya, dan gugurlah hukuman had zina dari isteri tadi, iaitu hukuman rejam sampai mati, tidak dikenakan, yakni digugurkan daripada isteri yang membalas li'an suaminya. Dan li'an suami terhadap isterinya sebagaimana yang disebutkan di dalam perkara 50 ceraian 2, melepaskan suami dari hukuman had qazaf yang diperuntukkan dalam perkara 39 yang berlandaskan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 4. Jadi sebagai keterangannya, li'an ni apa tujuannya? Yakni pihak suami yang menuduh isterinya berzina, dia tidak ada saksi. Kalau dia tidak berli'an, dia kena qazaf. Begitu juga isteri yang dituduh berzina, kalau dia tidak berli'an, dia kena hukum rejam sampai mati. Apabila dua-dua pihak berli'an, lepaslah dengan hukum dunia. Allah Subhanahu wa taala tahu hakikat yang sebenarnya. Dan bagaimana kesudahan suami isteri ini, mereka akan dipisahkan oleh pihak mahkamah. Mahkamah akan yakni memisahkan dengan talak bagi mereka ini. Dan apabila berlakulah talak, di mana suami isteri ini tidak boleh bernikah sampai bila-bila. Dan apabila berlakunya perceraian dengan sebab li'an, dan talak itu dijatuhkan oleh mahkamah, di mana suami isterinya walaupun dia menyesal dan sebagainya, tidak boleh bernikah sampai bila-bila. Bila-bila pun tak boleh nak bernikah.
Di mana kalau kita lihat li'an ni dia termasuk dalam talak bain. Tapi talak bain yang lainnya boleh bernikah semula. Tapi dalam bab li'an ini tidak boleh bernikah semula. Ya kan kita belajar di mana talak ni ada dua jenis. Satu talak raj'i, yang kedua talak bain. Talak raj'i ini suami yang menceraikan isterinya dengan talak satu, dan sebelum habis tempoh iddah, suami boleh rujuk isterinya. Begitu juga kalau suami cerai isterinya dengan talak yang kedua, dan sebelum habis tempoh iddah, suami boleh rujuk isterinya dan tidak perlu kepada persetujuan isteri, sebab rujuk adalah milik suami sebagaimana talak milik suami. Dan apabila suami menceraikan isterinya sampai talak 3, di mana tidak boleh rujuk lagi. Dan bagaimana andai kata kalau suami itu nak bernikah dengan isteri dalam talak bain yang kita biasa belajar itulah. Yani isteri itu mesti bernikah selepas daripada tempoh iddahnya, mesti bernikah dengan orang lain, suami baru, dan selepas itu dia bercerai dengan suami baru. Tapi syarat dia bernikah itu merasai persetubuhan dengan suami baru, dan dia diceraikan oleh suami baru, dan selepas itu dia mesti ini menunggu iddah. Selepas daripada iddah barulah dia boleh bernikah dengan suami lepas. Ini dia panggil talak bain. Dia ada satu perkataan dia panggil Cina buta, dia panggil mahalli. Mahalli itu perbuatan mahalli itu haram. Ini orang yang dia diberi upah untuk bernikah dengan satu perempuan dengan tujuan apa? Bekas suami nak menikah semula dengan isterinya, dia buat satu kontrak. Lepas tu dia menceraikan perempuan itu, isterinya sah itu, dan isterinya sah itu bernikah semula dengan suaminya. Walaupun sebegitu, perbuatan Cina buta ataupun mahalli itu, yakni perbuatan itu sah, tapi dia punya hukumnya adalah haram sebab mempermainkan nikah dan cerai. Tapi syaratnya suami yang kedua tu mesti berjima dengan isteri itu. Tidak boleh diletakkan syarat, yakni kamu jangan jima isteri saya, tak boleh. Sebab isteri itu mesti merasai jima daripada suami yang baru, walaupun sekali dengan sempurna, barulah dia boleh diceraikan. Itu berdasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah SAW lah, diterangkan dalam kitab-kitab berkenaan dengan apa munakahat. Itu berkenaan dengan munakahat. Banyak berkenaan dengan munakahat ni, sama ada berkenaan dengan talak, sama ada berkenaan dengan rujuk, sama ada berkenaan dengan fasakh. Itu adalah merupakan bab-bab yang banyak perbincangan dalam bab munakahat. Ada bab berkenaan dengan nusyus. Nusyus ni maksudnya derhaka. Derhaka ni biasa ditujukan kepada isteri sahaja, tetapi nusyus itu sendiri pun berlaku pada suami apabila suami menafikan nafkah, tidak memberi nafkah, tidak memberi nafkah zahir dan batin. Suami mencederakan isteri dan sebagainya, dia dimasukkan dalam nusyus. Yang ini perbuatan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang dalam bab itu, isteri ini kadang-kadang dia tidak tahu hak dia. Suami ini kita tahu hak suami, cerai dan talak dan juga rujuk tu hak suami. Tapi dalam perkara-perkara yang melibatkan hak perempuan, biasa orang perempuan dia tidak ambil tahu. Yang pertamanya di antaranya berkenaan dengan cerai. Jadi berkenaan dengan cerai, satu daripadanya berkenaan suami yang nusyus. Satu lagi berkenaan dengan ta'liq yang berlaku masa pernikahan. Bukan suami berta'liq masa bernikah itu, kalau dia melakukan sekian-sekian kepada isterinya dan dia bayar sekian harga masa ta'liq, nikah ta'liq itu, dia akan menceraikan isterinya ataupun dia akan bercerai dengan isteri itu bagi ta'liq masa nikah. Dan juga satu lagi berkenaan dengan beli talak. Isteri ada hak untuk berkenaan dengan beli talak. Itu ada 2-3 perkara yang kadang-kadang isteri dia tidak mengambil tahu tentang hak dia. Habis sedikit sebanyak berkenaan dengan munakahat. Sebab saya sebutkan di sini, sebab li'an itu sebenarnya termasuk juga di dalam munakahat.
perbincangan berkenaan li'an ni ada di dalam perbincangan dalam bab nikah dan kahwin. Kita masuk tajuk yang berikutnya. Yakni sebab-sebab yang membolehkan suami meli'an isteri. Yakni pada bahagian ke-51, sebab-sebab azan dulu. Teruskan. Kita sambung sikit. Dan kita sambung sikit satu tajuk agak pendek. Sebab-sebab yang membolehkan suami meli'an isterinya. Sebab-sebab yang boleh suami itu boleh meli'an ataupun melaknat hingga sumpah laknat terhadap isteri. Mengikut peruntukan hukum syara, seorang suami harus meli'an isterinya dengan dua sebab. Yang pertama, suami menuduh isterinya berzina, tetapi suami itu tidak dapat mengemukakan 4 orang saksi yang boleh menyokong kebenaran tuduhannya. Seorang suami apabila dia menuduh isteri berzina tidak ada saksi, bagaimana nak menguatkan akan tuduhan sebab tak ada saksi, dia beli'an dalam kes yang lepas tadi. Dan ini dengan sumpah laknat. Yang kedua, suami tidak mengakui
menolak anak yang dikandung oleh isterinya. Misalnya suami mengaku belum pernah jima dengan isterinya semenjak dari tarikh akad nikah, atau isteri itu sudah melahirkan anak sebelum sampai 6 bulan dari tarikh mulai ia jima dengan suaminya. Yang kedua, kes suami menuduh anak yang dikandung oleh isterinya bukan anaknya. Dengan sebab apa? Suami dia kata, saya tak pernah jima isteri saya. Sejak saya kahwin, saya tak pernah jima isteri saya. Jadi bagaimana nak membawa tuduhan itu? Dia mesti berlian, wallahi dan sebagainya, macam kita sebutkan tadi. Dan juga contoh yang kedua pula, isteri itu melahirkan anaknya kurang daripada 6 bulan. Apa maksud 6 bulan ni? Menurut pendapat ulama, yakni sependek-pendek masa perempuan mengandung, yakni 6 bulan 1 lahzah. 6 bulan tu dalam kandungan. Lahzah tu maksudnya masa terpancarnya air mani ke dalam rahim. Dia bagi 6 bulan selahzah, satu momen. Momen maksud apa di sini? Momen saat terpancut air mani ke dalam rahim isteri. Dan bermula daripada saat lahzah itu 6 bulan kemudian, lepas daripada 6 bulan 1 hari umpamanya, dia melahirkan anak, di mana anak itu boleh disebabkan kepada suami. Sebab sekurang-kurang kandungan, sekurang-kurang isteri yang mengandung, yang di dalam tempoh kandungan 6 bulan, termasuk dengan pancut air mani tadilah. Dan andai kata kurang daripada 6 bulan, di mana suami itu boleh menuduh. Kalau dia nak menuduh lah, dia kata isteri saya baru 5 bulan, tiba-tiba dia melahirkan anak. Jadi suaminya kalau nak buat tuduhan itu, dia mesti berlian. Sebab tak ada saksi. Dalam nak tuduh isteri berzina tidak ada saksi. Hanya dia menafikan anak dalam kandungan. Dengan sebab apa? Isterinya mengandung dan melahirkan anak tak cukup 6 bulan. Maknanya tak cukup 6 bulan itu melahirkan anak. Anak lahir secara normal. Berbeza sekarang yang lahir dengan sebab tidak normal, yakni tidak cukup bulan. Anak itu sama ada di operation oleh doktor untuk kes lain, yakni dia melahirkan anak dalam keadaan normal. Umpama isteri itu dah mengandung, yakni 9 bulan secara normal. Yang kedua, suami menuduh isterinya berzina jika nyata dan benar isteri itu berzina. Misalnya suami melihat sendiri dengan matanya semasa isteri berzina, atau isteri itulah mengaku berzina, bahawa ia berzina, atau pengakuan diterima dan dibenarkan dengan keterangan-keterangan yang nyata dan jelas seperti terbukti. Maka dalam kes ini sebaik-baiknya suami itu hendaklah mentalaki isterinya tanpa melihatnya. Dan kes yang kedua ini, suami tuduh isterinya berzina jika nyata dan benar isterinya berzina. Jadi dia tengok isteri berzina, tapi dia ada saksi, tidak ada saksi. Di mana dalam kes ini, balik kepada kes tadi, dia berlian. Sama ada suami melihat sendiri, ataupun ada bukti-bukti yang lain isteri mengaku dia berzina. Dalam kes ini sudah tentu nak bawa ke mahkamah perlu ada bukti. Kalau tidak ada bukti, mesti kena qadar. Dan jalan yang senang ataupun jalan yang lebih elok, suami itu menceraikan isterinya. Sebab isteri itu mengaku dia berzina, ataupun suami melihat isteri berzina, tidak ada saksi. Di mana dalam kes ini dicerai secara baik, itu adalah yang terbaik daripada kes itu ke mahkamah, di mana tidak cukup bukti akan panjang, menyebabkan suami dituduh sebagai qazaf dan terpaksa berlian dan sebagainya. Jelas suami itu isteri sudah tidak jujur, di mana jalan yang mudahnya hendaklah menceraikan isteri. Yang ketiga, dalam kes li'an, hakim hendaklah memberi peringatan dan nasihat kepada pihak isteri dan pihak suami, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabdanya, dalam kes li'an, apabila suami isteri nak berli'an, atau suami nak berli'an dan isteri nak berli'an, di mana hakim mestilah menasihati dua pihak itu, sebagaimana yang pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW,
ayyuha imra'atin adkhalat 'ala qaumin min laysa minhum falaysat min Allah syai' wa lan yudkhilaha Allah jannah wa lan yudkhilaha Allah jannatahu wa ayyuma rajulin jahadu walalahu wa huwa yanzuru ilaihi yahtajaba Allah anhu wa fadahahu 'ala ru'usil awwalin wal akhirin wa huwa Abu Dawud. Yang bermaksud mana-mana perempuan yang masuk ke suatu kaum yang bukan keluarganya, maka tidak akan mendapat apa-apa pun bahagian daripada Allah, dan ia tidak akan masuk ke dalam syurga. Dan mana-mana laki-laki yang menyangkal menuduh anak padahal ia tahu bahawa anak itu adalah anaknya, maka Allah menjauhkan daripadanya, dan Allah akan menghinakan di hadapan orang yang dahulu dan orang yang kemudian. Yang terakhir pada hadis ini berkenaan dengan tuduhan itu. Apabila satu suami menuduh anak yang dalam kandungan isteri bukan anaknya, di mana dia kena buat tuduhan secara, kena buat li'an ataupun laknat. Apabila laknat nak dimulakan, hakim akan menyebut hadis ini yang Nabi yang ujung tu. Yang ini bagaimana Nabi SAW berpesan, dan mana-mana laki-laki yang menyangkal menolak anak padahal ia tahu bahawa anak itu adalah anaknya, maka Allah menjauhkan daripadanya, dan Allah akan menghinakannya di hadapan orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang kemudian. Jadi hakim kata, ni hadisnya. Jadi kalaulah kamu menyangkal itu anak kamu, Allah Ta'ala tahu. Dan andai kata anak ini kan untuk benar anak kamu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan melihat kamu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi rahmat kepada kamu, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menyebut-nyebut kesalahan kamu di hadapan orang yang sebelum kita dan selepas daripada kita, kata Rasulullah SAW. Mungkin boleh berlaku suami yang tidak baik orangnya, jahat orangnya, dia tahu anak itu anak kandungan itu anak dia, tapi dia menyangkal sebab tidak mahu bertanggungjawab terhadap anak itu. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini dapatlah pengenalan ataupun membuka tabir kepada ilmu tentang kanun jenayah syariah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna bima 'allamtana wa ja'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.